Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini seperti yang dijanjikan kita bersama-sama untuk sembang moreh tentang susahnya matematik dan apakah tipsnya. Okey. Yang mana hari ini kita tahu bahawa subjek matematik ni subjek yang agak kurang diminati oleh murid-murid dan susah untuk nak dikuasai, sukar untuk murid-murid sekolah pelajar kita untuk difahaminya. Kita percaya bahawa di luar sana ramai murid-murid yang bersama-sama dengan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita berjemput Encik Afiq bin Abdul Aziz yang merupakan seorang data analisis di sebuah syarikat swasta. Juga kita menjemput juga Cik Ajmal Tahani Ahmad Rahimi merupakan pelajar tahun akhir di Institut Sains Malaysia, Fakulti Matematik, insya-Allah. Apa khabar? Apa khabar orang? Alhamdulillah. Baik. Okey, Ajmal, okey. Sihat ya? Baik. Tak lupa juga rakan strategik kita SMK USJ 03 iaitu Ustaz Nabil Sudan Al-Hafiz yang merupakan rakan strategik di SMK USJ 03 macam-macam kebolehan yang Allah berikan kepada beliau. Baik. Untuk kita seterusnya insya-Allah kita punya sesi ni insya-Allah hanya akan bermasa lebih kurang 1 jam dan rakan-rakan di follower di Facebook bolehlah nak tanya soalan, just type saja kepada kita kan maksudnya untuk nak tanya soalan dan sebagainya. Okey, untuk permulaan ni sudahlah kita untuk kita orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi maka kita kenalan. Betul. Okey, kita mulakan dengan Afiq dulu lah. Kepilihan. Jadi kepilihan ni. Ya. Dulu kan. Afiq dulu okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya muliakan Kaunselor Taufik, Ustaz Nabil dan juga rakan panelis saya Saudari Ajmal Tahani serta cikgu-cikgu, kalau ada viewer daripada cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang dan juga adik-adik sekalian. Kita berkenal dululah kan? Silakan. Kenal dulu. Nama saya bahasakan diri saya lah. Sebab tak rasa jauh sangat beza kan nak berabang-abang. Boleh. Nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Aziz. Asal daripada Perak. Dekat Lorat tu. Perak ni ramai sungguh orang Perak pandai-pandai ni. Masya-Allah. Perak kat mana Afiq? Perak kat mana? Perak tu dekat Manjung. Manjung. Saya orang Teluk Intan. Teluk Intan. Kita orang kampung kan ni. Kampung lah. Mentang-mentang lah hampa orang kampung Perak. Tolong daripada 4 adik-beradik. Okey. Dan saya mendapat pendidikan awal daripada Sekolah Kebangsaan Seri Manjung, kemudian ke Sekolah Menengah PMR di Sekolah Menengah Seri Manjung, kemudian melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Sultan Alam Shah lah, ambil SPM di sana. Kolej Islam dekat Kelang lah. Kemudian alhamdulillah SPM dapat 11A. Kemudian Masya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Kemudian tawarkan beasiswa JPA ke sambung pelajaran pula di College Intech Education College untuk ambil A-level di sana sebagai persediaan ke luar negara. Kemudian saya sambung pelajaran di peringkat pendidikan tinggi pula lah. Degree BSc of Mathematics di King's College of London di UK. Masya-Allah. Baru saja menamatkan pengajian tahun lepas, September tahun lepas. Dan sekarang? Dan sekarang alhamdulillah saya mula bekerja sebagai kalau ikut nama formal je Associate Research Consultant. Tapi kalau ikut lorat orang Perak dia panggil data analyst lah. Amboi melampau. Okay. Masya-Allah. Sebuah syarikat swasta Matrix Research Sdn Bhd di KL lah. Dan sekarang ni saya work from home lah dia kata.
PKP lah ni kira ni kan. PKP. Okey, alhamdulillah. Okey, tu sedikit perkenalan, baru sedikit baru permulaan tu. Baru permulaan. Mukaddimah. Okey, jadi kita jemput finalis kita yang kedua. Sila kenalkan diri anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia. Bahagia sangat. Kaunselor Taufik dan juga Ustaz Nabil. Seterusnya para viewer semua dan juga rakan panelis saya juga, Afiq. Dan okey, insyaAllah saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ajmal Tahani binti Ahmad Rahimi. Saya family asal Kelantan. Ayah Pasir Mas, mak Rantau Panjang. Tapi saya sekarang dah 20 tahun duduk di Perlis. 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 So cakap Kelantan boleh, cakap Perlis boleh. Sebab kat rumah cakap Kelantan. Lepas tu saya dilahirkan di Sarawak dulu. Masya Allah. Sebab dulu ayah cikgu, jadi ayah posting dapat cikgu ke Sarawak. So saya dilahirkan di Kuching. Lepas tu 3 tahunnya lah saya sempat duduk di Kuching. Lepas tu pindah ke Melaka sebab ayah pensyarah di Matrik Melaka pula lepas tu. Lepas tu sampai 2003 pindah ke Perlis dan sampai sekarang duduk di Perlis. Lepas tu saya sekolah rendah pun kat Perlis mula-mula. Lepas tu sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 pun di SMK Perempuan Kanga. Sekolah rendah saya. Hebat. Lepas tu kemudian tingkatan 4 saya sambung di SBP College Islam Sultan Shah sampai tingkatan 4 tingkatan 5. Lepas tu result saya tak segempak Afiq. Saya 10A1B je. Kemudian saya sambung pelajaran di College Intech juga. Dan tapi tak ada rezeki untuk ke UK. Saya sambung di USM Penang sampai sekarang masih belajar lagi. Masya Allah. Ya, dua-dua panelis adalah di antara orang yang hebat lah. Masya Allah. Ni tak rugi lah. Dah tak rugi kita bersama mereka pada malam ni. Dan guna kesempatan tanyalah banyak-banyak soalan pun yang ada. Kalau tanyalah insya-Allah. Jadi Afiq, silakan. Soalan pertama kita saudara Afiq lah, kita bagikan soalan Afiq. Soalan penonton tak, soalan saya. Penonton belum. Sabar. Sabar tu. Okey. Soalan saya. Okey, boleh cerita Afiq ceritakan sedikit tentang apa daripada sekolah rendah ataupun pengalaman sampai ke sekolah menengah, bagaimana Afiq mengendalikan subjek matematik ni kan? Adakah pengalaman daripada kecil dah memang mula-mula asal belajar terus suka gila ataupun dulu ada pengalaman yang sangat-sangat dahsyat yang teruk lah kan? Yang teruk dan akhirnya bangkit dan bagaimana? Silakan Afiq. Silakan. Okey maaf sebenarnya kalau ikutkan tak dinafikan lah. Bagi saya matematik ni antara subjek yang susah untuk saya hadam. Memang saya tak nafikan. Dan sepanjang rekod daripada saya sekolah rendah sampai sekolah menengah hingga ke peringkat universiti pun fail tu memang sebati dengan diri saya. Teruk namanya tu. Memang selalu fail. Dan paling teruk lah bagi saya masa dekat UK, saya total fail subjek matematik ni 8 paper. Masya Allah. Panjang di UK. Memang bukan nak takutkan. Tapi itulah realiti ya. Dan even masa saya kat UK pun dalam kelas Mak Saleh semua pandang saya macam, oh, you look like an Asian to me, so you must be good at math. So saya macam Allahu Akbar. Saya ni pun tak faham juga apa lecturer ajar. Betul, ni tak diajar orang lain. Tapi kenapa saya kata yang saya bukan saya nak takutkan yang matematik susah walaupun saya fail 8 paper ni, tapi saya nak katakan saya pun seperti rakan-rakan yang lain juga hadapi masalah yang sama untuk hadam matematik ni, tapi dalam masa sama kita cuba belajar daripada kesilapan. Kita setiap kali kita fail tu kita cuba kaji apa yang kita lemah kat bahagian tu, dan daripada cara tu saya cuba develop cara sendirilah macam mana kita nak
atasi ataupun tangani subjek-subjek yang kita lemah itu. Dan alhamdulillah lah sepanjang perjalanan belajar matematik ni, walaupun macam-macam liku saya lalu kan, fail lah sampai hampir ditarik beasiswa lah apa semua. Tapi alhamdulillah lah bila kita dah tangkap fundamental intipati matematik tu, insya-Allah senang. Dan sepanjang apa yang saya belajar pasal math ni, apa yang membuatkan saya seronok belajar sebenarnya, matematik ni dia secara kita tak sedar menyelesaikan masalah kehidupan seharian kita. Contohnya macam mana tu? Contohnya kita kadang-kadang kita tak sedar, macam hari ni saja kita telah melakukan matematik secara tidak sedar. Contohnya kita jual beli, kira untung rugi dah matematik. Kita nak buat bajet keperluan seharian, buat ni lah bajet kan, dah perlu memerlukan matematik. Even kita nak buat decision pun, nak pilih macam patut saya ambil pilihan A ke ataupun pilihan B pun menggunakan matematik juga dengan konsep probability. Macam percentage untuk kita pilih ni berapa persen kebaikan dia. Percentage untuk kita ambil pilihan B ni apa, berapa percentage kebaikan dia. Secara tersedar sebenarnya setiap hari kita mengaplikasikan matematik dalam kehidupan seharian. Tapi kita je tak sedar. Tu yang apa yang saya sebenarnya minat lah pasal math ni, walaupun saya lemah dalam math, tapi bila kita belajar pasal math ni kita nampak sebenarnya kita apply dalam kehidupan seharian. Dan itulah menyebabkan kenapa saya sukalah math sepanjang saya belajar ni. Dan pernah sekali sampai tahap saya saya tak boleh tidur sebab soalan math ni. Itu berlaku bila tu? Bila berlaku tu yang tak boleh tidur tu? Mostly masa zaman uni lah. Okay. Sampai kita tahap yang paling saya ingat lah, saya mandi pun bawa phone buat soalan math sambil mandi. Dahsyat sangat tu. Itu dahsyat sangat tu. Saya senang trigger tengok macam ada orang kasih soalan, saya tak dapat jawab. Masa tu nak kena pergi kelas mandi, bawa lah masa tandas sambil mandi, sambil tu kita kira-kira dekat atas phone. Mana kira mandi tak betul tu, macam tu. Okey. Alhamdulillah. Tapi masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu, Afiq okey dengan matematik? Memang saya kata macam saya kata tadi lah, hadapi masalah lah. Macam daripada sekolah rendah lagi memang tak mampu nak cope dengan math ni, tapi saya cuba atasi along the way tu. Okey. Ajman macam mana Ajman? Kalau untuk saya sendirilah, mula-mula dulu masa sekolah rendah saya bukan top scorer lah matematik ni, sebab masa tu minat subjek lain. Lepas tu masa darjah 4 saya pernah je dapat C. Bayangkan masa tu baru darjah 4 tapi kita dah start dapat C dah, maksudnya teruk lah dengan waktu tu. Lepas tu, dan yang saya ingat masa saya dapat C tu, ayah saya tak pernah minta tengok record, tiba-tiba dia minta record. Lepas tu saya dah cuak lah masa tu sebab takut kena marah kan. Nak ada satu C kan. Sebab ayah tak marah. Lepas tu sejak pada tu macam kena kontrol lah markah math ni kan. Lepas tu kontrol tu alhamdulillah UPSR pun dapat A. Dan dan masuk sekolah menengah, masa form 1 masih biasa-biasa lagi. Tapi masa form 2 saya start belajar main ni. Tahu tak? Pernah nampak tak benda ni? Bukan. Ni Rubik Cube. Cubic Root. Rubik Cube ni. Lepas main benda ni, dia sebenarnya benda ni dia trigger kita untuk fikir solution tau. Lepas tu benda ni lama juga nak pandai. Jadi bila kita dah macam tak puas hati, tak dapat jawapan, tak boleh selesaikan kan, kita jadi trigger dengan semua benda pun nak selesaikan. Sampailah untuk menjawab soalan math pun saya macam terbawa-bawa perangai untuk nak cari juga jawapan untuk satu soalan tu. So macam since that saya rasa macam saya punya kesungguhan dalam matematik tu agak tinggi sikit. Lepas tu ditambah pula masa form 2 saya dapat cikgu yang best. Lepas tu macam sejak pada tu cikgu ajar faham. Lepas tu dengan kita sendiri pun dah ada macam sikap yang suka cari penyelesaian ni kan. Kalau tak faham dalam kelas pun balik rumah jawab soalan tu memang saya try bagi jawab juga.
Sebab kita akan macam benchmark lah, dapat ke tak jawapan macam jawapan belakang. Kalau tak dapat, buat lagi sampai dapat. Lepas tu bila kita dah dapat, sebenarnya kita dalam masa yang sama kita sebenarnya tengah faham konsep lah. Lepas tu masa tingkatan 3 saya trial PMA, masa tu PMA lagi lah. Trial PMA pernah dapat 98 waktu tu. Masya Allah. Bijak lah kan. Allah, tak adalah bijak sangat. Tapi masa tu bukan saya seorang je, ada 3 orang lagi dapat 98 juga. Lepas tu dan naik tingkatan 4, sebenarnya saya rasa matematik ni makin susah. Tapi tak boleh give up. Saya rasa macam matematik ni je yang macam dia susah dia pun saya boleh cope lagi berbanding dengan bio, kimia, fizik kan. Dia susah dia kadang-kadang kita tak boleh nak cope sangat, kita kena relax dulu. Kalau matematik ni sambil-sambil kita sambil-sambil kita pegang kalkulator pun tengok TV. Kadang kalau kita pegang kalkulator pun tak jawab soalan mat pun, tapi kita main-main tekan 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 semua tekan. Saya suka main benda tu. Macam saya saja duduk kan. And then apa lagi okay, masa trial SPM juga, Afiq ingat tak dulu masa dekat Kisas, kalau lepas trial tu cikgu-cikgu pilih yang A- ke atas jadi tutor. Kalau Afiq tak ingat tak tahulah. Tapi Kita dapat. Afiq tak dapat. Saya okay. Saya alhamdulillah terpilih untuk jadi salah seorang tutor lah dalam sebab lepas trial tu saya rasa dah saya dapat A- kot. Tak ingat dah. Tapi cikgu yang panitia maths ni lantik beberapa orang untuk jadi tutor lah. Tapi ramai lagi sebenarnya yang sebab batch saya ni ramai lagi power lah maths daripada saya. Tapi saya power juga lah. Tapi tak adalah power sangat. Dia sebab kalau waktu prep tu tak tahu lah, kadang-kadang kawan-kawan suka cari saya dekat kelas tu, dia orang tanya soalan sampai saya sendiri pun tak boleh buat soalan sendiri, saya tengah tolong kawan macam tu lah. Okay. Okay, itu je lah. InsyaAllah. Okay ni, Muhammad Adnan kata Afiq Abdul Aziz handsome lah hari ni. InsyaAllah. Okay. Baik, Taufik. Soalan seterusnya ni Afiq dan Ajmal ya. So tadi ialah banyak kaedah lah, maksudnya you ada pengalaman masing-masing lah. Macam Ajmal kata umur 10 tahun dah rasa macam dapat C tu dah rasa macam menakutkan. Takut ayat tu kan. Macam Afiq pun cakap tadi, sekolah rendah pun orang yang susah nak cope, maksudnya susah jugalah nak memahami matematik tu. Jadi nak tahu macam macam Ajmal lah, nak cakap Ajmal, bila ada perasaan macam matematik tu you tak boleh buat, macam mana you coping? Macam mana you you menyelesaikan isu tu? Adakah you main buat saja ke? You hafal, belajar matematik dengan cara hafalan ke? Buat latihan ke atau macam mana? Silakan. Memahami dia. Okay, kalau dari side saya lah, matematik ni saya banyakkan latihan lah. Latihan tu sebenarnya nak bagi kita faham konsep, walaupun mula-mula sekali kita belajar dalam kelas kita tak faham. Macam masa sekolah dulu, sejujurnya dalam kelas dalam 2 jam yang cikgu ajar tu 50% je saya faham. Tapi dia tak adalah tak faham terus, sebab kadang-kadang mungkin kita terlepas dengar ke apa, sebab saya memang jenis yang cepat melamun sikit dalam kelas. Dia macam cepat distract. Lepas tu tapi bila cikgu bagi homework, lepas tu kita cuba siapkan. Masa nak buat homework tu pun mula-mula tu memang tak reti buat lagi, tapi kita baca balik konsep, lepas tu apa yang kita dah tulis dalam kelas tu, kalau ada yang tak ada yang terlepas pandang apa, tanya kawan dulu. Lepas tu macam actually it takes time lah untuk faham konsep dulu. Tapi once kita dah faham, dia semua soalan kita boleh jawab kalau kita dah faham konsep tu dulu. Sebab matematik ni dia bukan fakta. Matematik ni dia hanya ada 10 rupa je, 0 sampai 9. So kita tak perlu hafal banyak-banyak pun nombor. So yang kita kena faham adalah konsep. Lepas tu datanglah masalah yang problem yang macam mana pun. Kalau kita boleh serasikan dengan konsep yang kita dah faham, kita boleh jawab, insyaAllah.
Okey. Kat sini konsep ya. Konsep. Itu konsep. dia sebenarnya kena faham kan. Apa yang kita buat kita kena faham. Kan? Hmm. Nak masak kena tahu nak masak apa. Nak masak kambing ke masak ayam ke kan. Kan. Jadi maknanya kefahaman tu penting sebenarnya. Betul tak? InsyaAllah. Ya. Okey, bagus tu. Fahaman tu penting. Okey, Afiq macam mana pula Afiq? Macam mana saya menghadapi Coping. Yes. Yes, betul. Macam mana you cope? Nangis ke, buat tahu ke, merontak ke. Betul. Cari guru tuition ke posting. Mula-mula tu menangis lah. Aku dah kata dah. Nangis tu normal bagi saya. Okey. Koyak lah. Cepat koyak lah. Afiq cepat koyak. Tapi macam matematik saya tertarik dengan masa saya pernah tingkatan 4, saya pernah menyertai pertandingan matematik Olimpiad di UKM. Lepas tu ada satu session tu sharing session lah daripada lecturer UKM sendiri, lecturer matematik di UKM. Dia ada sharing session. Dia cerita lah, dia kata matematik ni is a language. Matematik ni adalah satu bahasa. Bila kita bahasa tu selalunya macam contohlah kita belajar bahasa Arab kan. Macam mana bahasa Arab. Contohlah ambil pakai Arab kita nak mahir dalam bahasa Arab. Adakah kita dengan membaca dictionary? Saya tak rasa dengan baca dictionary kita akan mahir bahasa Arab. Tapi kita praktis. Betul. Kita sentiasa berkomunikasi dengan orang, sembang orang. Sentiasa praktis lah bahasa Arab. Begitu juga matematik. Matematik ni seperti saya katakan tadi, seperti sebuah bahasa. Untuk kita mahir dalam matematik, kita kena sentiasa berkomunikasi dalam bahasa tersebut, iaitu matematik. Macam mana nak sentiasa berkomunikasi? Sebagai contohnya, kita ada homework, sentiasalah repeat. Buat homework yang sama, tak adalah buat homework yang sama, maksud saya buatlah homework banyak. Untuk satu topik tu, kita repeat soalan-soalan yang berkaitan dengan topik tersebut berkali-kali. Sampailah tahap kita akan seperti bahasa Arab, kalau kita selalu berkomunikasi dalam bahasa Arab, kita akan mahir. Sama juga macam matematik. Bila kita selalu buat praktis, selalu buat soalan-soalan, lama-lama kita akan mahir. Macam kita dah nampak lah, pattern dia sebenarnya macam ni. Kalau soalan minta macam ni, kita dah tahu lah formula dia nak apply macam mana, dekat mana nak apply formula, dekat mana nak apply konsep-konsep dia ni. Contohlah bagi saya, matematik ni adalah sebuah bahasa. Dan saya juga suka ambil satu konsep dipanggil muscle memory. Mana kita macam sebagai contoh player bola kan. Kalau kita tengok macam mana. Bola kau Liverpool. Sudah. Saya peminat mana ni? Arsenal. Dah kalah lah tu, simpannya kan. Tapi saya tak ambil lah contoh player Arsenal. Saya ambil contoh La Liga lah. Macam Messi ataupun Cristiano Ronaldo kan. Okey. Power main bola tu. Betul. Dia jumpa enemy, contohlah berhadapan dengan dua orang. Macam mana dia tahu apa dia nak buat. Nak menggelecek ke mana. Sebab dia ada masa memori. Masa memori tu lahir daripada dia selalu praktis. Masa training dia selalu training lah. Macam bagi simulation. Berhadapan dengan dua player macam mana. Berhadapan dengan 3 player macam mana. Lama-lama bila dah selalu praktis, masa dia tu dah ingat dah. Macam bila berhadapan dengan situasi ni, apa patut tindakan dia buat. Sama juga macam matematik. Bila kita dah selalu buat latihan, bila kita jumpa satu soalan tu, walaupun setiap soalan tu berbeza, tapi kita akan nampak pattern dia dah sama. Kita punya masa tu dah ingat dah. Kalau pattern macam ni, jawab dia macam ni. Kalau pattern macam tu, jawab dia macam tu. So basically, nak power maths ni, banyakkan latihan. Macam masa saya tingkatan 1 dulu, adalah seorang cikgu ni, nama dia Cik Sal. Dia selalu bagi homework, setiap kali kelas, 50 homework. 50 soalan. Satu soalan, ada 5 pecahan. Rajin cikgu ni. So, basically, satu hari tu, dalam 200 soalan dia akan bagi. Mula-mula memanglah kita semalas, tapi lama-lama bila kita selalu buat soalan, kita akan macam dapat tangkap dia punya pattern tu. So keyword pada Afiq kita pada malam ni adalah berkomunikasi dengan matematik dengan cara buat tu dah hebat. Tu dia Cik Adnan, peminat Afiq ni malam ni ya, Baili Tusu nampak serius kan. Tapi
Adnan kata Afiq ni ceria sangat tolongkul. Oh. And then Adnan pun mention Cik Sal lah, cikgu legend dia kata. Okey, maksudnya macam Ajmal masa belajar matematik tu, ada rasa masa ketika itu pernah perasaan macam putus asa sangat, macam nak menangis sangat kan? Maksudnya bila masa nak menangis tu itu Afiq tu. Siapa yang bagi support? Adakah diri sendiri yang fikir ataupun ada didorong oleh mungkin cikgu kaunseling ke, ayah ke, cikgu ke? Kalau saya sejak masuk Intek adalah rasa nak nangis dengan matematik tu. Kalau masuk sekolah tu tak ada masalah sangat. Dia macam kalau ada masalah tapi kita still macam boleh bertenang lagi. Tapi tak tahu lah, kalau sejak masuk Intek dia rasa macam tak boleh bertenang sangat. Macam nak nangis juga. So masuk uni pun sama, nak nangis juga. Pernah kau nangis? Pernah kot, tak ingat dah. Tapi apa yang saya buat? Saya dia tak nangis, dia kena stop kejap tengok buku tu, lepas tu buat something kita suka tu, lepas tu macam mana saya nak start balik ialah saya cuba baca balik konsep tu, sebab saya suka refer pada nota lah. Saya suka faham konsep dulu. Macam kita tak boleh buat soalan tu sebab kita tak faham konsep dia lah. Jadi yang saya pressure sikit mungkin kalau subjek-subjek yang berkaitan dengan pure math. Kalau subjek-subjek yang macam statistik ada part yang susah juga. Tapi kalau macam pure math tu memang dia kena faham yang core, yang dia konsep dia sebenarnya tak nampak pun konsep tu. Itu yang lagi susah. Kalau konsep tu kita boleh nampak, kita boleh faham. Macam kalau applied math, mostly konsep boleh faham. Tapi kalau pure math, benda tu macam abstract, tak nampak. Jadi dia banyak kena hafal dan faham. Dan saya pun tak tahulah. Saya punya stres tu mungkin saya buat benda lain dulu untuk lupakan dulu kejap pasal matematik tu. Lepas tu barulah cari lepas tu cari inspirasi balik untuk start balik kat mana saya dah left. Macam tu. So keyword kepada Amjad adalah tak putus asa lah ya. Tak berputus asa. Tak putus asa. Okay, so, sangat bagus. So wala saya asu min rauhillah ya. Asa rahmat Allah. Afiq pula macam mana? Ke lari rumah? Fik, come on Fik. Come on Fik. Kan? Menangis bawah bantal ke kan? Menangis ke nak balik ke, nak duduk sama ke kan? Keluar air mata jantan ni. Bagi saya memori matematik paling hardcore sedih kebanyakannya zaman uni lah. Sebab zaman sekolah, zaman kolej, bagi saya matematik tu susah tapi tak ke tahap mampu membuatkan seorang jantan menangis. InsyaAllah. Asyik tu. Ayat dia ni. Yang paling saya ingat ni lah masa saya first year di universiti, subjek masa tu subjek kalkulus 2. Masa saya buka paper tu, saya macam blank langsung. Memang langsung tak boleh jawab. Macam-macam cara saya cuba nak penetrate soalan tu. Kita kona ikut ni tak dapat. Kona ikut tu tak dapat. Last boleh katakan daripada 10 soalan tu, saya jawab 2 saja. Lepas tu lepas dapat result memang to be expected lah kan. Begitulah hasilnya. Lepas tu saya kena repeat lagi. Bila saya repeat tu kisah sedih lagi. Saya fail lagi soal paper tersebut, kalkulus 2. Sampai ke tahap JPA ugut nak tarik beasiswa. Okey. Dia kata awak ni dah 2 kali fail ni. Tarik lampau ni. Okey. Memang lepas tu? Boleh saya katakan stres lah, macam yalah nak cerita kat mak ayah pun takut, malu, sedih. Takut sebenarnya takut cerita yang mungkin kena tarik beasiswa. Memang saya banyak ni lah duduk dalam bilik tarik simut. Macam kan kata, aku dah kata dah tak warna dah. Tapi sampailah mungkin Allah ilhamkanlah kepada saya. Sebenarnya apa yang kurang itu ialah cara saya approach soalan tu.
tak tahu lah macam mana datang ilham tu kan. Tapi begitulah. Sampai dah ilham dah menangis sedih apa semua. Alhamdulillah Allah ilhamkan saya kena ubah cara approach soalan tu. Macam sebelum ni, biasanya saya approach soalan dengan cara okay, kita dapat soalan, kita terus jawab. Tapi sebenarnya cara saya lain. Bila saya buat testing learner macam mana student learning kan ada yang 4 kaedah tu kan, yang auditory, visual, VK tu. static apa semua tu kan. Bila saya buat ujian tu, saya dapati saya seorang visual learner. Okay. So visual learner ni banyak benda sebenarnya kalau bagi nombor dia tak faham, dia kena lukis. Okay. So cara saya, betul saya cuba ubah cara approach soalan matematik. Setiap kali dapat soalan je saya akan cuba lukis. Tukarkan visual perenggan tersebut kepada bentuk lukisan. Contohlah kalau ayat dia kata Pak Abu bela 2 ekor kambing. Saya lukis lah ada 2 ekor kambing kat atas kertas tu. Nak bagi nampak visual. Okay. Lukis ada 2 ekor kambing. Lepas tu 2 seekor kambing tu lah ada beberapa percentage fat contoh kan. Saya lukis lah fat dia tu ada berapa percentage. Dengan cara tu alhamdulillah nampak gambar dalam handphone. Saya ubah cara approach saya pada soalan. Instead of kita direct jawab, kita cuba adapt dengan kaedah kita. Macam saya ni seorang visual learner, kita cuba adapt soalan tersebut kepada kaedah kita lukis supaya kita nampak gambaran tersebut. Dan begitulah alhamdulillah lepas saya repeat untuk kali yang kedua tu dapat 93%. Alhamdulillah. Okay, hebat juga Maksudnya Afiq ni orang yang mencari jalan macam mana kaedah pendekatan yang lain cara belajar matematik. Dia sebenarnya yang pertama bagi saya lah sikit lah setelah kan. Maknanya apa pun kita kena kenali kelemahan kita dan kita kena tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Jadi bila kita tahu kita kelemahan dalam sudut ni, kelebihan kita visual lah, bila kita dapat apa yang kita buat, apa yang kita faham, kan akan mudah jadi kan. Betul. Yang pasti jangan putus asa lah sebenarnya, betul tak? Itu keyword dia. Putus asa kan. Okay, menarik tu. Okay, soalan daripada follower kita, daripada Zul Iskandar ni, anak murid SMK USJ 23 ni. Okay, boy. Ni dia tanya, Assalamualaikum, maaf bertanya, macam mana kita nak adapt dengan maths ni? Sometimes it's hard untuk faham suatu konsep ni. Plus I too at maths. Any solution? Siapa nak jawab ni? Ajmal ke? Dua-dua kena jawab lah. Kita bagi Ajmal jawab dulu lah. Bagi Ajmal jawab dulu. Kerana soalan dia macam mana nak adapt dengan maths. Pasal konsep tadi lah, memang susah nak faham. Dia macam mana? Yang saya boleh cakap lah dalam kalau matematik AdMath yang SPM tu, dia lebih banyak kepada application dalam real life. Dia macam banyak application yang real life. Dan konsep tu sebenarnya kita boleh faham bila kita faham real life tu fungsi dia macam mana. Dan kita boleh kaitkan yang dalam real life tu macam mana diterjemahkan dalam bentuk nombor. Itulah AdMath sebenarnya. Jadi macam mana kita nak adapt tu sebenarnya first kali memang perlukan banyak latihan. Tidak boleh tidak, memang kena rajin untuk selalu buat latihan. Lepas tu yang kedua, macam kalau saya lah, ni tips masa, tak tahu ini saya buat masa kalau sejak SPM dulu, kalau dalam exam tu macam ada orang dia memang dah tak boleh adapt, dia hanya nak score AdMath ni sebab skor exam, okey tak apa. Dalam exam tu pun ada tips dia yang kita macam boleh apply. So, kalau saya buat kita kan selalu dah hafal formula semua kan. Okay, once dah masuk exam, buka paper, jangan baca lagi soalan. Okay, boleh baca soalan tapi jangan baca keseluruhan. Tengok dulu ni tajuk apa. Okay, bila kita dah tahu tu tajuk apa, kita tengok subchapter mana. Lepas tu lepas tengok subchapter mana, kita conteng dulu kat tepi tu apa formula yang kita kena guna sebenarnya untuk konsep ni. Sebab takut kalau kita memang saya jenis yang conteng kat tepi-tepi dulu. Okay. Sebabnya bila kita dah hafal, kita baca soalan kita lupa lagi formula apa. Sebab bila dah baca soalan, lepas tu tak faham soalan, gelabah, lupa formula. Itu bahaya tu. Jadi kalau tak nak bagi gelabah, jangan baca lagi soalan, just tengok surface. Okay, ni tajuk contoh integration ke differentiation ke,
tulis dulu formula kat tepi. Lepas tu dia akan ada clue dalam soalan. So kita tengok formula. Formula ada apa yang clue yang kita boleh padan dengan apa yang ada dalam soalan. Nanti kita akan jumpa clue tu. Boleh tak bagi contoh Ajmal kan? Contoh syllabus, contoh algebra. Kalau kita tadi nak kaitkan dengan real life, apa dia real life dia tu? Real life. Okay, ini sebab saya pun mengajar tuition, saya ada ada contoh lah kan. Ni tajuk simple je, tajuk simultaneous equation. Simultaneous, saya tak tahulah adik-adik ni belajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tapi saya dulu belajar bahasa Inggeris. Simultaneous ni persamaan serentak. Persamaan serentak. Okay, so dalam persamaan serentak ni, persamaan serentak lah yang tajuk yang dia boleh ambil dari segi aspek kehidupan yang sangat luas. Ada soalan dia berkaitan dengan contoh pintu dengan dinding. Dia bagi X dia tinggi, Y dia punya lebar. Lepas tu dia bagi equation satu lagi. Yang satu dinding tu adalah 3 kali ganda daripada tinggi ni contoh. So kita kena kaitkan lah. Macam kita kena macam pandai label. Mana satu yang 3 kali ganda, mana satu yang bahagi 3 dengan dia, mana satu yang kali 2 dengan dia. Kita kena faham kat situ dulu. Itu contoh real life yang paling simple lah yang saya rasa sebab saya mengajar budak-budak. Maksudnya idea pintu ya. Idea dia macam tu lah. Okay. Lepas tu ada lagi contoh macam kalau differentiation kan. Differentiation kita nak cari rate of change ataupun rate of dia berkaitan dengan rate lah. So yang biasanya student dia susah sikit nak cope tajuk differentiation ni. Memang mostly tu masalah student lah. Differentiation tu bagi saya memang kalau untuk remaja-remaja dia memang susah sikit nak faham sebab dia berkaitan dengan application real life yang lebih mendalam sikit. Kalau masuk uni, belajar kimia ke, belajar bio ke ataupun belajar tentang engineering mungkin baru boleh faham macam mana konsep differentiation tu dalam real life sebenarnya. Okey, sekolah menengah tu buat aja kan, tak faham lagi. Sekolah menengah tu memang buat je tapi itu pun application yang paling simple lah yang saya rasa. Itu je nak tarik dengan real life tu. Afiq pula macam mana? Okay, macam saya pula saya setuju dengan poin pertama Ajmal tadi. Sebenarnya kebanyakan student dia tak suka maths. First, dia tak faham. Second, dia tak faham konsep maths tu. Second pula, dia tak faham. Dia belajar ni nak apply kat mana. Itu penting dia tu akhirnya bawa kepada saya benci maths. Sebab saya benci maths, saya tak faham. Pengalaman sungguh lah, pengalaman. Memang betul-betul cakap ni. Yalah macam sebab apa saya tak faham, sebab saya tak nampak kat mana application, akhirnya repeat balik. Saya benci maths. Dan begitulah seterusnya. Tak berhenti-henti. Dia punya cycle kebencian pada maths tu. So nak keluar pada kebencian tu. Betul-betul benci nampak ke? Jangan ada benci tu. Jangan ada benci tu. Lagu apa? Okey, silakan lah. Saya ganggu lah. Seperti saya katakan tadi, untuk kita keluar daripada cycle kebencian maths tu, nak-nak kita kena letak effort diri sendiri. Untuk kita sendiri yang cari extra info, macam contohnya differentiation. Kita tahu cara nak kira, tapi kita tak nampak pun kat mana application dia. So kita cuba sekarang ni semua benda kat ujung jari je. Type je apa application for differentiation, cari rupanya application of differentiation ni kita nampak pada macam mana nak kira purata, contohnya purata berapa orang accident, ataupun macam baru-baru ni kan kita nak kira berapa rate infection COVID-19. Kita guna differentiation, kita guna maths modeling. So bila kita nampak kat mana application tu, kita akan nampak, kita akan lebih seronok macam sebenarnya aku belajar benda ni ada juga apply kat dalam dunia sebenar. Bila kita nampak application tu yang menyebabkan kita bertambah suka lebih dan minat. Lebih minat pada maths. Boleh buat. Antara cara kenapa saya minat maths ni, sebab saya selain pada apa yang cikgu ajar, kita cuba cari additional info dengan Google search apa application apa yang kita telah pelajari. Itu first. And then second one is seperti yang saya mention tadi lah, kita kena kenali cara ataupun kaedah kita belajar. Macam saya katakan tadi, kita ada 4 cara. Macam saya ialah cara visual. So kita cuba adapt dengan cara visual
seperti kita tukarkan seperti yang saya katakan tadi lah, kita convert perenggan ataupun formula-formula yang kita tak faham tu kepada bentuk gambar yang kita visual yang kita lebih mudah faham, lebih mudah nak tackle soalan-soalan tersebut. Kalau video okey, kalau buat audio macam mana pula ya? Kena buat audio, kena buat nyanyi lah. Audio saya lah. Kena buat di sini lah. Mungkin dengar radio. Saya sendiri pun saya belajar dulu guna audio. Dengar saja. Tak ada dengar je. Dengar je. Saya dulu di Sudan dulu hampir satu semester hampir lebih pada 10 subjek. Saya pernah fail juga dulu. Tapi alhamdulillah last sem saya dapat 98. Last 995 full 1000. Alhamdulillah lah. Saya punya ni. Kan. Almost hanya perfect. Tak ada. Hanya menggunakan audio, dengar saja. Yalah, kena audio pasal Ustaz Nabil tak nampak. Jadi memang dia kena audio lah. Kalau visual belum tentu betul ke tak betul kan. Okey, kalau ni kita banyak sangat peminat Afiq ya, daripada Baili Tusu, Azman, mesti Amir Haikal, ini mesti classmate dia orang ni ya. Betul. Buat mengutik ni. Tuan, sebenarnya apa yang saya faham adalah makna dalam benda ni kita kena faham apa yang kita nak. Kan kita kena tahu apa yang kita nak sebenarnya. Kan kita kena faham konsep macam mana kan, baru kita boleh buat apa yang kita nak buat. Kan kita kena cuba, yang penting jangan putus asa. Betul tak? Betul. Kan. Okay, baik lagi. Apa di luar negara, saya difahamkan kalau belajar matematik dia bukan belajar macam di dalam negara hanya buat doing bagi task and then jawab. Tapi di luar negara katanya dalam matematik tu sendiri ada falsafah tertentu untuk difahami oleh student kan. Jadi ramai lah yang tak dapat nak cope, tak boleh nak faham because dia ada relate dengan falsafah kan. Macam mana tu Afiq, boleh terangkan kepada kita? Boleh ulang balik soalan? Itulah berkaitan dengan falsafah, apa maksudnya katanya matematik di luar negara cara belajar je ada falsafah matematik yang tertentu. Apa yang dimaksudkan falsafah matematik tu? Falsafah saya sebenarnya kurang pasti, tapi saya boleh bagi satu contoh lah dari sudut ni mungkin lebih deeper lah dalam subjek maths. Sebagai contoh probability and statistik. Dekat dalam dunia ni dia ada dua mazhab statistik ni. Mazhab model. Ya. Asyad. Tu dia. Satu mazhab dia dipanggil Bayesian. Bayesian. Satu lagi mazhab dipanggil frequentism. Alright. Okay, saya bagi contoh lah. Mazhab frequentism ni dia berpendapat, contohlah macam mana kita nak kira probability seseorang itu fail matematik. So cara nak kira ialah kita kena so dengan cara macam mana kita nak kira, kita kena suruh orang tu ambil exam matematik berkali-kali ulang. Soalan yang sama. Soalan yang sama berkali-kali ulang. Ini apa yang saya faham lah. Kalau fahaman saya salah, tolong betulkan lah. Okay. Mazhab frequentism lah. Dia berpendapat kalau nak kira probability seorang tu fail matematik, orang tersebut kena buat soalan maths berkali-kali. Sampailah dia buat soalan maths. Tak semestinya soalan yang sama. Maaf. Dia buat apa-apalah soalan maths. Okay. Contoh 100 kali, 100 trial, 100 kali cubaan buat soalan maths. Daripada 100 tu mungkin 60 kali je dia lulus. Lagi 40 dia fail. So menurut mazhab tu probability lah berdasarkan cubaan yang dia buat. 60% tu yang dia buat. Itu mazhab frequentism. Manakala bagi mazhab Bayesian pula, dia berpendapat probability itu ada disebabkan beberapa faktor-faktor luar. Macam mungkin disebabkan Muhammad ni dia dah ada basic knowledge. Mungkin disebabkan dia ni ada apa nama kita panggil? Mungkin dia genius, memang mak ayah dia. Ada external factor lah yang mempengaruhi dia stable lah. Mempengaruhi probability dia untuk berjaya ataupun lulus dalam exam maths. So ada dua mazhab tu. Macam Afiq dari mana? Mazhab yang mana? Mazhab yang
parent ataupun yang tadi tu yang mula-mula? Saya Kata ikut mazhab. Wasatu bersederhana. Wasatiyah. Sebab macam di UK memang certain lecturer dia decided on one mazhab je. Tapi yalah disebabkan silibus yang ditetapkan uni, nak tak nak dia kena ajar juga dua-dua mazhab. So nak kata ada isu pro mana-mana mazhab tak jadi isu sebab dia akan ajar juga dua-dua. Cuma sebelum kelas start dia akan beritahu saya pegang mazhab ni. Tu je lah. Tapi saya tak rasa ada isu antara pasal mazhab ni. Tak ada hal itu. Ajemah sendiri kalau sedang belajar ni macam mana pula? Mazhab mana pula? Mazhab mana? Saya mazhab macam-macam. Saya sebenarnya yang mazhab yang Hafiz cerita tu saya tak pernah dengar yang Frequentism. Tapi Bayesian saya pernah dengar. Saya belajar Bayesian je lah. So di Malaysia guna Bayesian ni. Sebab lecturer saya pun bukan mostly ada beberapa orang yang major dia dalam Bayesian. Dia memang buat kajian pasal Bayesian. So kalau di Malaysia macam mana? Di Malaysia biasa-biasa je. Dia lebih pada banyak pada latihan lah kot. Dan apa ni? Cakap tadi. Dari real life tu tadi. Real life tu dia macam kalau saya campur-campur. Saya ada ambil pure sikit, lepas tu dia macam mix, ada applied sikit sebab saya ambil juga DE, and then saya ambil juga statistik sampai design of experiment, tu pun saya ambil. So macam banyak sangat real life yang dah bercampur-campur dalam kepala saya ni. Tapi semua tu nasib baiklah, saya jenis yang berpegang dengan, saya kena ada buku tapi saya malas nak kadang-kadang malas nak tulis nota. So kadang nasib baiklah school tu macam pusat pengajaran. School sediakan buku teks. So memang bila nak exam memang soalan buku teks tu lah yang saya buat. So dan segala teori-teori pun semua dalam buku teks tu. Lepas tu dan kita baca sikit dengan lecturer bagi. Lepas tu hafal yang tu je lah. Dan cuma saya dekat universiti saya ada buat juga kerja part time sebab bagi saya macam kerja part time tu tuition je lah. Sebab bagi saya kalau kita nak diri kita lebih faham, kita kena ajar orang. Macam tu. Supaya kita sendiri pun macam lebih faham core konsep yang paling basic yang sepatutnya budak sekolah kena tahu tu, kita sepatutnya dah kena lebih mengetahui tentang benda tu. Kita yang level-level atas ni sikit boleh lah macam goyah-goyah sikit tu tak apa. Tapi kalau basic yang sekolah tu pastikan kita boleh cope betul-betul. Betul. Tu saya yalah sebab tu lah Nabi sebut kan, di antara cara kita ni kita ada ilmu, kita mengajarkan kepada orang lain kan. Itu penting tu. Betul. Afiq, Azman tanya sebelum daun apa? Mazhab pun kan. Itu boleh abaikan. Abaikan. Isu dalaman. Ada sejarah bahaya ni. Okay, bila saja nak tanya macam Ajmal dan Afiq kan, what type personality yang you ada dalam matematik? Adakah you orang yang systematic ataupun orang yang tidak berstruktur? Maksudnya struktur faham tak? Struktur maksudnya you ni orang yang kalau jemur kain tu follow that kita kategorilah ni baju seluar and then baru sampai yang kecil-kecil tu lah kan. Ataupun you ni memang orang yang tak kisahlah, berabur lah maksudnya janji sidai kain. Okay, macam mana you personality? Okay. Ajmal dulu. Saya dulu lah. Saya boleh jadi dua-dua kadang-kadang. Kadang-kadang kalau macam dari segi jawab soalan, kalau tak tahu skip jawab soalan lain, tak tahu skip jawab soalan lain. So tu tak tersusun lah bagi saya. Dan kalau sistematik, saya sistematik ke? Dan last tu, last tu. Kalau bilik sentiasa kemas ataupun jarang-jarang kemas? Bilik saya akan pastikan kemas, tapi kalau macam masa tu tengah ada assignment yang kena hantar ataupun
memang tak done, saya biarkan dulu bersepah, tapi saya akan pastikan saya kemas juga biar saya free macam tu. Tapi yang memang sistematik kan. Sialah kan. Ha. Serabut kalau dia berkabut lah kan. Sebab saya ni jenis yang kalau saya serabut, saya akan abaikan benda yang boleh makin menyerabutkan saya. Saya abaikan dulu. Okey. Afiq macam mana pula Afiq? Personality you macam mana? Soalan dia bagaimana matematik mempengaruhi personality ya? Tak. Saya tak tahu personality you. Tak ada kaitan dengan soalan tu kan. Dia nak tahu your personality macam mana? Adakah orang yang culture, suka kepada bersepah ataupun you ni orang yang memang struktur? Personality ni maksudnya tak suka lah benda yang bersepah mesti nak tersusun. Okey. Habis kau. Alamak. Yang bercakap dengan kaunseling kan. Kaunselor dia akan cakap dengan kaunseling, cakap dengan orang macam ni, habislah kan. Nak related tu, itu kerja tugas kaunseling bukan tugas you kan. Tak apa. You jawab aja. Dari sudut kekemasan lah kan. Memang secara jujur lah saya out sikit lah. Kekemasan tempat peribadi lah. Macam kalau tengok meja office saya ni memang kadang-kadang sejak bila ada buku ni terkejut. Nampak sangat teruk betul. Tapi ada tapi. Tapi. Dari sudut fizikal mungkin tak berapa mengutamakan kekemasan. Okey. Dari sudut execution kerja ataupun bertindak saya lebih sistematik. Sebagai contoh ya, macam contoh hari ni saya ada jadual saya sendiri untuk macam pukul sekian apa patut saya buat dan apa patut saya achieve by today. Dan by the end of this week apa yang patut saya achieve. Sebagai motor working life lah. Okay. Inilah buktinya bahawa orang matematik personality dia sebenarnya macam Ajemah dan Afiq. Itu saya nak buktikan. Itu yang sebenarnya. Ada satu lagi macam okey. Macam dari sudut perbelanjaan saya memang titik beratkan lah. Saya selalu rekod setiap perbelanjaan saya. Ada bagi nampak saja supaya kita senang nampak. Dekat table tu, okey hari ni kita dah spend berapa ringgit, apa semua. Dia jagalah cash flow tu. Ya, dari sudut execution, kerja saya more systematic tapi pengurusan diri mungkin sedikit out. Betul. So untuk pengetahuan umum, betul dengan aku. Untuk pengetahuan umum, Afiq ni masih bujang lagi ya insya-Allah. Jadi pengurusan kewangan terbaik dah buat macam ni insya-Allah kan. Okey, Bali kata Afiq ni dia tak serabut pasal mat. Dia serabut sebab kawan-kawan dia suka serabutkan dia. Kawan yang baik. Alhamdulillah malam-malam ni banyaklah input yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi yalah benda-benda ni yang jarang kita tahu kan, dan bila kita dengar ni kita ambil lah kan. Kawan-kawan yang di Facebook kan ambil peluang yang kita pengalaman kita dengar ni untuk kita employ dalam diri kita. Kan. Memang ramai orang tak suka matematik sebenarnya. Memang ramai. Tak dinafi. Termasuk dengan saya dululah. Betul. Sebab tak dapat nak kaitkan dengan real life tu. Nak real life tu. Betul. Cuma saya nak tambah sikit satu lagi. Kalau macam yang untuk peringkat sekolah menengah kan. Actually yang paling penting adalah antara tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu. Sebenarnya itu yang paling penting sebab bila dah masuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5, apa yang akan di-apply adalah yang saya nampak dah 70% hanya apply algebra. Hanya 30% yang apply konsep yang belajar dalam tingkatan 4 dengan 5. Algebra tu benda tu kita belajar sejak tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi sejak tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu lah yang kena betul-betul kuatkan konsep tu, konsep algebra. Kena pulun. Sebab mostly soalan exam yang form 4, form 5 memang takkan lari daripada algebra. Itu je. Itu konsep kena faham. Kena faham. Konsep. Yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar form 3 ya. Walaupun tahun ni tak ada PT3 ya. PT3 dia masukkan. Jadi tidak bermakna you honeymoon ya. You all boleh suka kau jangan boleh senang tahun ni kan.
Sangat kau bebas kan. Kau bahagia. Tidak. Jadi alhamdulillah. Jadi kita minta lah penggolongan sikit. Okay, kita buat rumusan. Kita bermula dengan Afiq dulu. Silakan. Oh, rumusan rumusan je sebenarnya Mac ni taklah sesusah disangka. Itu kita punya mindset saja sebenarnya. Bila kita kata benda tu, sebab saya punya bos tempat kerja dia selalu peringatkan saya pasal mindset ni. Bila kita kata benda tu susah, memang buat macam mana pun tetap akan susah. Tapi bila kita cuba ubah mindset kita cuba renew our mindset to a growth mindset yang membesar, yang berkembang. Kita cuba ubah diri kita, kita kata math sebenarnya tak susah. Kita je rasa kita susah. So macam mana kita nak atasi rasa susah itu, seperti yang telah kita kupas tadi lah. Ubah cara kita belajar math macam mana. Lepas tu tambah ilmu seperti kita tengok apa aplikasi math untuk menambahkan lagi minat kita. Dan saya tak sedar sebenarnya matematik ni sebenarnya telah banyak mempengaruhi saya dari sudut psikologi dan juga tingkah laku. Even ideologi pun banyak dipengaruhi dengan maths. Sebagai contoh hebat. Nak jadi contoh boleh. Okay. Boleh. Silakan. Mana tu ada? Mazhab mana pula kan? Macam bila kita dah lama sangat belajar maths, dah hampir daripada sekolah sampai ke uni, kerja pun pasal maths. Saya secara tak sedar bila ada orang tegur saya pasal benda ni lah. Saya pun perasan sebenarnya saya dah secara tak sedar saya telah mengamalkan satu falsafah dalam maths ni, iaitu kita macam nak kata, melihat dunia ni dengan pandangan binary. Pandangan binary ni, kita tahu binary ialah 1 dan 0 kan. Betul. So saya melihat dunia ni seperti sama ada betul atau salah, ya atau tidak. Macam baru ni itu bahaya sikit tu. Itulah. Okay. Dia secara tak sengaja. Sebagai contoh lah macam baru ni, baru ni lama lah. Saya ada kawan baik saya, dia ambil degree evolusi biologi. Kami selalu lah discuss kan. Macam dia katakan saya spektrum jantina ni luas. Okay. Dia kata sebab dia belajar biologi evolusi. Betul. So bagi saya rasa mungkin apa dia belajar tu dah affect pemikiran dia. Tapi bagi dia rasa spektrum jantina tu luas. Ada lelaki, ada yang half-half lelaki, ada yang perempuan, ada yang half-half macam tu lah. Tapi bagi saya, sebab saya melihat dunia ni sudut binary, 1 atau 0, is either you are a man or a girl. Itu yang yalah, tu betul lah. Kan Allah kata inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadikanlah kamu lelaki dan perempuan. Kan? Itu betul juga. Tapi kan? saya tak ada gaduh, kita discuss lah. Saya cerita lah saya punya pandangan sebab matematik telah mempengaruhi saya sini. Saya rasa tu bagus tu. Tu bagus lah. Atau perempuan. In a good way lah, bukan tu bagus. Betul. Kalau macam contoh dari kalau berlaku khunsa, nak tak nak in the end kita akan pilih juga jantina mana yang dominan. Betul. Tapi saya tak adalah gaduhkan dia. Saya just nyatakan pendapat saya lah. Tak betul. Itulah Islam. Kan? Jelas. Cuma Allah kata waja'alnakum qabail. Allah jadikan kamu berkabilah. Tapi lelaki dan perempuan sahaja. Yang tidak ada yang lain, kan? Okey. Ajman pula. Penggulungan. Apa yang saya dapat simpulkan adalah, yang pertama, saya setuju dengan Afiq tentang mindset. Mindset tu kita yang tetapkan kesusahan yang kita nak tempuh ataupun kesenangan yang kita nak tempuh tu. Melalui mindset kita tu lah. Sebab kita rasa soalan tu susah, tapi sebenarnya soalan tu tak susah, tapi kita yang suka menyusahkan soalan tu. Yang kedua, ada orang mungkin dia memang betul-betul tak dapat faham. Saya ramailah student saya macam ni juga. Dia memang kita dah explain banyak kali pun dia tak dapat faham juga. Kalau dah jadi macam tu, dia kena macam back to basic balik first, back to basic, and then cuba take time untuk belajar step by step. Sebab mungkin dia terkejut jumpa terlalu benda yang dah tinggi berbanding benda yang dia tak dapat garap lagi bawah ni.
So macam kena take step back sikit, lepas tu belajar sikit-sikit, insyaAllah boleh faham lah tentang apa yang higher level tu sikit. Yang peringkat sekolah ni bagi saya macam it's too easy lah sebenarnya. Dah masuk dia tak ada lah sebab dia walaupun susah tapi dia kalau macam Masih peringkat boleh umur lagi. kalau peringkat umur tu mungkin rasa susah tapi sebenarnya orang tu dia kena ada satu curious yang tinggi untuk cari benda yang lebih. Baru dia rasa benda tu senang. Dan sekarang ni benda semua hujung jari. Benda semua boleh dapat dah. Even saya yang kat universiti ni pun yang tak ada dalam buku saya Google. Bila Google dapat je apa yang kita nak cari tu, jawapan semua tu. Kemudian apa lagi Tadi dah fikirlah tadi. Sebab Afiq ambil jawapan saya mindset tu. Hari belajar matematik berapa jam, Ajmal? Hari ni sebenarnya hari ni saya ada assignment kena hantar hari ni. Jadi saya sejak dah 3 hari saya menghadap assignment tu dan hari ni baru siap. So memang daripada pagi lepas subuh dia buat soalan je. Sampailah nak yang saya berhenti hanya cuma untuk solat dengan nak buka puasa tadi. Masya Allah. Sebab maaflah kerja kalau dia. ganggu Tak apa sebab saya tak apa sebab mungkin silap saya sendiri sebab buat last minute tu kan. Tahu tak apa. Saya ingat dah apa yang saya cakap tadi. Okay. Matematik ni dia mungkin ada certain pelajar yang dia rasa matematik ni tak penting. Sebab dia tak faham konsep real life tu macam mana. Okay. Dia kena ingat yang nanti dia masuk U, sebenarnya konsep matematik dia takkan lari daripada apa-apa course pun sebenarnya. Kalau ambil bio ke, ambil chemist ke, engineering ke, medik ke, sebenarnya akan ulang balik tentang matematik ni. Dan kalau dia rasa macam okay tak apalah, aku bukan nak jadi doktor pun, aku bukan nak jadi engineer pun, tapi dia kena ingat nanti anak dia nak tanya soalan juga. Dia kena ajar anak dia. Hebat ni betul. Jauh dah Ajmal lah. Anak dah. Jauh. Dia kena ajar anak dia juga. Macam tu. Afiq dah pandai tutur kewangan lah. Ni Ajmal dah anak dah apa. Kejar tu. Okeylah itu sebenarnya betul lah tu. Maknanya betul daripada segi tadi kau Ajmal dengan Afiq kata tentang kita punya fikiran ni, kita punya rasa betul. Betul kalau ikut macam saya sendiri pun, saya betul saya employ dalam diri saya orang buta kan. Memang agak mustahil untuk repair komputer. Susah nak repair komputer. Kalau fikir logik tambah kalau orang biasa susah kan. Tapi saya alhamdulillah bila kita rasa kita nak buat, kita nak juga benda tu, kita akan dapat. Dan alhamdulillah saya dulu dikurniakan, diberi percayaan, diberi hak orang buta pertama yang boleh repair komputer dalam Malaysia dulu. Kan? Tak ada maknanya betul, makna kita sendiri. Kan? Kita sendiri dengan berkat doa lah sebenarnya kan? Okay, Taufik, apa kesimpulan? Alhamdulillah. Dah hampir sejam. Hampir sejam. Terima kasih kepada Ajmal, Afiq, Ustaz Nabil dan juga rakan-rakan follower Afiq ya. Dan tempat Afiq Ami. Dia bawa geng dengan Jal sebab ajar dia sampai berjaya hari ini kan. Ada yang kata Afiq pandai jaga duit, sebanyak duit, lepas ni jangan lupa belanja kawan kat Manjung kan. Azman kata nas jodoh, tak tahu dia masukkan jodoh mana tu kan. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah banyak input-input yang kita dapat daripada channel kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah di lain masa. Terima kasih kerana ada peminat setia kita ya. Maksudnya dalam slot-slot ni lah hampir setiap malam kita berkudara, cuma semalam tak ada atas kepenatan sikit saya ke latihan. Tapi insyaAllah kita akan bersama dengan panel-panel yang lain yang akan sangat bermanfaat, dan hari ini sangat bermanfaat sebab khusus kepada murid-murid pelajar-pelajar yang dalam kumpulan sekolah menengah, sekolah rendah dan juga kepada IPT ya, insyaAllah kita boleh dapatkan daripada mereka insyaAllah. Boleh tonton ulang tayang di YouTube, boleh subscribe YouTube saya Nabil Sudan. Kita akan masukkan dalam YouTube lepas ni, dan insyaAllah jika ada siapa-siapa yang nak berhubung dengan kami ataupun dengan saya, boleh ke page Pusat Dr. Al-Afiah ataupun untuk mendapatkan khidmat kaunseling di page Fik Mahmud ataupun Pusat Dr. Al-Afiah juga boleh insyaAllah. Ustaz Nabil ni dia boleh rawat isu jin, saka, sihir dan sebagainya.
dia akan bantulah dari segi apa